Kursi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang saya hormati Tan Sri Tuk Guru, sahabat kepimpinan Perikatan Nasional, saudara-saudari, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Saudara-saudari, di Malaysia, pengundi simpan jeram dan juga pengundi pulai direzekikan untuk mengundi sebanyak 3 kali dalam tempoh 1,5 tahun. Sedar tak sedar, PRN Mac 2022, PRU November 2022 dan kali ini bulan Ogos 2023, bulan September 2023, sekali lagi pengundi-pengundi di simpang jeram dan juga pulai mengundi. Sahabat-sahabat sekalian, dalam tempoh 5 tahun yang lalu, mengimbau kembali apa yang berlaku. Apa yang berlaku dalam negara ini dalam tempoh 5 tahun yang lalu tidak pernah berlaku sebelum ini. Sebab itu saya sentiasa bercerita dengan kawan-kawan. Saya kata saya berada di Australia lama, 20 tahun saya duduk Australia. Saya balik Malaysia meletakkan jawatan sebagai pensyarah pada waktu itu di University of Tasmania, balik untuk membantu bersatu ketika itu di Ketirih dan dipertanggungjawabkan untuk bertanding di Parlimen Ketirih pada PRU ke-14. Saya letak jawatan pada akhir bulan Februari 2018. Saya cerita kat kawan-kawan saya, ahli-ahli politik lain termasuk Tok Guru sendiri, berkecimpung dalam politik puluhan tahun, tak pernah melalui keadaan yang kita lalui dalam tempoh 5 tahun yang lepas. Saya masuk terus 5 tahun tu graduate dengan pelbagai keadaan, pelbagai pengalaman politik yang cukup mendewasakan. 2018 Kerajaan Persekutuan buat pertama kalinya selepas merdeka tumbang pada bulan Mei 2018. Kemudian pada bulan Mac 1 Mac 2020 kita mendapat seorang Perdana Menteri baru, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 2020 juga Perikatan Nasional ditubuhkan dan kita membentuk sebuah kerajaan. Tan Sri angkat sumpah 1 Mac, kami menteri-menteri kabinet angkat sumpah 9 Mac, 18 Mac PKP pertama dilaksanakan. Maka kita bergulamang dengan pelbagai cabaran menguruskan pandemik COVID-19. Kemudian berlaku PRN di negeri Sabah. Dan dalam tempoh yang singkat penubuhan Perikatan Nasional, kita berjaya membentuk kerajaan di negeri Sabah. Selepas itu berlaku PRN di negeri Melaka. Di negeri Melaka, UMNO Barisan Nasional menang di negeri Melaka. Kemudian UMNO kata dah menang Melaka, buat pilihan raya awal di Johor supaya momentum kemenangan itu diteruskan. Jadi dia menang di Johor PRN pada tahun 2022. Ditekan supaya pilihan raya awal PRU diadakan. Kami masih ingat, kami menteri-menteri kabinet daripada Perikatan Nasional, kita kata kita banyak kerja, banyak perkara nak selesaikan, kenapa tak ditunggu sehingga sampai masa barulah buat PRU ke-15. Kepimpinan Barisan Nasional pada waktu itu berkeras, tak boleh lagi tunggu lama, maka lagi rugi mereka. Kita buat sekarang. Pada waktu itu mereka berceritakan supaya momentum kemenangan di Melaka
dan juga di Johor akan diteruskan. Saudara-saudari, datang PRU ke-15. Parti yang sebelum itu rasa kuat. Bila kita ajak berbincang, kami masih ingat, tak boleh, kita sembang selepas pilihan raya. Dalam kempen PRU ke-15, no Anwar, no DAP, diulang-ulang. Saudara-saudari, pada waktu itu, bila masuk PRU ke-15, saya berbincang dengan Presiden Bersatu. Saya kata, Tan Sri, kalau kita nak menang PRU ke-15, kita kena letak pemimpin kanan parti bertanding di Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin tanya saya, Putrajaya tu susah, siapa nak pergi? Saya kata, saya duduk Putrajaya daripada tahun 2018. Tan Sri hantarlah saya pergi Putrajaya. Susah tadi. Putrajaya tu Kunan punya kubu. Carilah kursi yang boleh menang, nanti you kalah di Putrajaya. Saya orang Ketereh, saya bertanding di Ketereh dalam PRU ke-14. Ketereh lebih selamat untuk saya. Semua orang tak yakin bahawa kita boleh menang pada waktu itu. Macam-macam Barisan Nasional berjanji, macam-macam bercerita, beri gambaran seolah-olah mereka boleh menang. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat dalam kerajaan, pemimpin-pemimpin kanan kerajaan. Saya tanya, Datuk, saya rasa mungkin saya akan bertanding di Putrajaya. Oh jangan Wabi, jangan, carilah kursi lain. Putrajaya ni susah. Hampir semua kata jangan, Putrajaya ini satu kursi yang susah. Datang hampir penamaan calon, Tan Sri Anwar Musa tak dicalonkan di Ketereh. Seluruh jentera kami di Ketereh kata, Wabi, Datuk, tak perlulah susah-susah bertanding di Putrajaya. Tan Sri Anwar Musa tak bertanding di Ketereh, confirm boleh menang di Ketereh. Saya kata tak ada, saya tak berganjak. Saya kekal akan bertanding di Putrajaya. Kita bukan akan sumbang satu kerusi Ketereh saja, kita akan sumbang 2 kerusi Ketereh dan Putrajaya. Ramai yang kata letak Razi habis, Razi kena sembelih di Putrajaya. Tapi saudara-saudari, saya berada di luar negara lama. Saya memerhatikan politik dunia lama. Dunia berubah. 2018 merupakan tempoh, merupakan tarikh perubahan besar kepada landscape politik Malaysia. Saya yakin bila berlaku perubahan pada 2018, rakyat Malaysia dari Perlis sampailah ke Sabah membuka mata bahawa kuasa politik adalah di tangan rakyat. Rakyat Malaysia boleh menentukan yang mana mereka rasakan terbaik. Sebab itu, walaupun dijanji macam-macam gula-gula, saya yakin bahawa rakyat akan membuat pilihan yang terbaik. Model politik Malaysia berubah. Tempoh sukar COVID-19 menunjukkan kepada rakyat bahawa Perikatan Nasional mempunyai track record yang amat-amat baik. Saudara-saudari, sebab itu saya bertegas, saya nak ke Putrajaya kerana saya yakin kaki tangan awam bukan saja di Putrajaya tetapi di seluruh Malaysia pada waktu itu. Dia pernah berada dalam kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, pernah berada dalam kerajaan PH pada waktu itu 2018, pernah berada dalam kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, pernah berada dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Mereka orang yang berpengalaman, mereka boleh bezakan antara kaca dan permata. Sebab itu saudara-saudari, bercakap dengan kaki tangan awam, antara tempoh paling tenang walaupun sukar adalah tempoh di bawah pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional.
Mereka rasa tertekan di waktu UMNO dan Barisan Nasional. Pelbagai skandal timbul. Ada kaki tangan awam, pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang diheretkan ke mahkamah. Bukan kerana salah mereka, tetapi kerana jadi saksi untuk itu dan ini. Mereka hidup bersama kerajaan PH 2018. Mereka tahu bagaimana pada waktu itu kerja nak salah kaki tangan awam. Punyalah tak percaya kepada kaki tangan awam. Macam-macam cuba dikorek, dicari, tak percaya kepada kaki tangan awam. Masuk zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya tak pernah melihat bagaimana seorang pemimpin begitu menghormati penjawat-penjawat awam. Saya masih ingat dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara menguruskan COVID-19, Tan Sri mendengar satu persatu. Kalau kami bagi pandangan lain, you pergi bincang dengan KP Kesihatan. Kalau kita bagi pandangan lain, pergi berbincang dengan penjawat-penjawat awam dan juga pakar-pakar bidang-bidang berkaitan. Itulah cara kami dilatih. Jangan ganggu urusan pentadbiran kerajaan. Sebab itu, saudara-saudari, kita lihat apabila berlaku COVID-19, pengurusan negara ini diuruskan walaupun dalam keadaan sukar dengan penuh ketenangan. Sukar, saudara-saudari. Kami bermesyuarat siang dan malam. Tak ada masa nak berehat, tak ada masa nak menyanyi, tak ada masa nak menari, tak ada masa nak naik basikal dalam pejabat, tak ada masa nak naik lembu. Tak ada. Tak ada, saudara-saudari. Tumpuan siang dan malam adalah untuk menguruskan negara. Pelbagai bantuan pada waktu rakyat susah, pada waktu ekonomi yang sukar, mencari jalan. Kita tahu satu dunia ekonomi pada waktu itu sedang jatuh. Kita cari bagaimana kita pertahankan ekonomi kita. Ya, kita tahu dia akan jatuh, tetapi tak jatuh menjunam. Sebaliknya, jatuh dan kembali bangkit untuk memastikan negara dapat terus berkembang. Kita ada track record yang jelas. Dalam keadaan sukar kita uruskan negara. Saya sendiri di Kementerian Pendidikan, kat sini ramai tentunya sahabat-sahabat yang cikgunya, yang anak muridnya, yang ayahnya cikgu, maknya cikgu. Waktu yang paling sukar, buat PDPR kena marah, tak buat PDPR kena marah. Buat periksa kena marah, tak buat periksa kena marah. Tangguh periksa kena marah, tak tangguh periksa kena marah. Buka asrama salah, tak buka asrama salah. Tapi ada saya koyak. Ada saya koyak, saudara-saudari. Cari ada satu bukti dalam tempoh kami ditekan, ada kami koyak? Tak ada. Kerana apa? Kita kerajaan yang sedar kesusahan rakyat. Saya tahu pada waktu itu ibu bapa tak pernah lalu keadaan yang begitu sukar. Cikgu-cikgu tak pernah lalu keadaan yang begitu sukar. Katalah apa sekalipun, kami di kementerian ambil tanggungjawab buat keputusan yang terbaik. Alhamdulillah, kita lihat kerjasama rapat antara kerajaan bersama penjawab-penjawab awam dan semua pihak, kita berjaya membawa Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19. Kemudian diadakan PRU ke-15. Saya jelaskan tadi, pada waktu itu ramai yang rasa bahawa kita tak tahulah boleh menang ke tidak. Tapi saya cakap tadi, hati naluri saya yakin rakyat Malaysia kematangan politiknya jauh lebih baik. Tak payahlah nak sembang, nak janji itu dan ini. Mereka tahu ini zaman maklumat. Pelbagai maklumat ada di luar sana. Mereka boleh tapis satu persatu. Mereka tahu berada dalam kerajaan yang mana yang lebih baik. Rakyat seluruh negara dapat merasai apakah nikmat waktu kita Perikatan Nasional memerintah. Datang PRU ke-15, kita lihat bahawa Perikatan Nasional yang baru ditubuhkan 2 tahun dah dapat 70
4 kursi. 2 tahun saudara-saudari, 2 tahun 74 kursi. Kita gabungkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita berjaya pada waktu itu mengumpulkan sahabat lain untuk membentuk kerajaan. Tetapi belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu untuk kita kembali ke Putrajaya membentuk kerajaan pusat. Belum diizinkan lagi. Dan sebab itu saudara-saudari, kita tengok balik, walaupun belum diizinkan, hikmahnya jelas bahawa sekurang-kurangnya apabila kerajaan gabungan PH, DAP, BN ini dibentuk, kita lihatlah hasil kerja mereka. Kalau kami di sebelah PN ini menceritakan PH tak boleh jadi kerajaan, BN tak patut jadi kerajaan itu dan ini, orang akan marah. Tetapi mereka diizinkan untuk menjadi kerajaan, naik jadi kerajaan. Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya Perdana Menteri, saya juga Menteri Keuangan. Hancus. Dulu ingat Mak Sabu punya sembang, Najib minta dengan Menteri Keuangan, macam-macam duk buat sembang. Bila Anwar Ibrahim sendiri jadi Menteri Keuangan, semua senyap sunyi. Saudara-saudari, Tuan Dr. Mahathir mencatatkan sejarah di mana waktu dia jadi Perdana Menteri, dia tak pegang portfolio apa-apa. Tak pegang portfolio, sebarang portfolio mana-mana kementerian. Ini diteruskan oleh Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin saya masih ingat, sewaktu menyusun kabinet, kata Tan Sri, macam mana? Tan Sri akan jaga kementerian mana? Tak payah, saya jadi Perdana Menteri pun dah banyak kerja saya nak kena buat. Itu Tan Sri Muhyiddin. Datuk Seri Ismail Sabri tak pegang jawatan mana di mana-mana kementerian. Jadi kita telah letakkan tadbir urus yang sekarang ini dipanggil tata kelola bagai. Kita dah letak tadbir urus pengurusan kewangan negara, pengurusan negara dengan baik. Tetapi mereka yang sembang tentang tadbir urus datang-datang habis dibolot. Bukan saja Perdana Menteri jadi Menteri Keuangan, bukan saja jadi Menteri Keuangan, Kementerian Wilayah juga diletakkan di bawah Perdana Menteri. Saudara-saudari, dalam sejarah Malaysia, kalau Perdana Menteri jadi Menteri Keuangan, akan ada Menteri Keuangan kedua. Kita masih ingat ya, waktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali pertama, Tok Pa pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Arwah Tan Sri Jamaluddin Jarjis pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Di bawah Pak Lah, Tan Sri Nur Muhammad Yaakob pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Di bawah Datuk Seri Najib, Datuk Seri Husni Hanazlah, Datuk Seri Johari Ghani pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Kerana apa? Kerana tugas Menteri Keuangan adalah antara yang paling berat, kerana banyak peraturan-peraturan keuangan yang punca kuasanya hanya dipegang oleh Menteri Keuangan. Jadi bila Menteri Keuangan yang ada sekarang ini bolot menjadi Menteri Keuangan, menjadi Perdana Menteri, meletakkan Kementerian Wilayah di bawah Perdana Menteri, apa yang terjadi? Kita lihat pengurusan ekonomi negara menjadi cacah merbah. Boleh tanya sahabat-sahabat di Kementerian Keuangan. Dan kita lihat setelah 9 bulan kerajaan gabungan PH, DAP dan BN ini memerintah, apa hasil dia? 9 bulan saudara-saudari. Saya tak komen banyak sebelum ni. Kalau kita komen banyak, dia kata orang kahwin pun nak tunggu 9 bulan baru dapat anak. Ini dah 9 bulan dah patut beranak dah pun. Apa hasil yang kita tengok? Ekonomi kita jatuh. Suku kedua pertumbuhan ekonomi hanya 2.9%. Ekspor kita rendah. Ekspor kita jatuh. Kita boleh lihat ringgit Malaysia. Kalau dulu ingat tak, zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, beria tukar Perdana Menteri, lemah ringgit sebab Perdana Menteri tak boleh buat kerja. Kadar ringgit pada hari ini jauh lebih rendah berbanding zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri.
Ini kerajaan sembang. Dia pergi sana sembang, dia pergi sini sembang. Yang nak kena jawabnya menteri dia. Sebab itu saudara-saudari, bila kita datang di sini di Simpang Jeram, tentunya orang Simpang Jeram tanya, apa kaitan bercerita pasal berlaku di pusat dengan kami pengundi di Simpang Jeram? Satu undi untuk Dr. Mazri membawa kemenangan di Simpang Jeram takkan menjejaskan kedudukan di DUN. Itu jelas. Tetapi kita ini rakyat bernegara. Apa sahaja yang berlaku dalam negara ini akan memberi kesan kepada kita semua. Dari Perlis sampailah ke Sabah, tak kira di Simpang Jeram, tak kira di Simpang Pulai, tak kira di simpang mana, semua akan terkesan kalau keadaan negara kita terkesan. Sebab itu kita lihat di Selangor, rakyat Selangor merasa tekanan ekonomi, kos sara hidup yang tinggi. Peniaga-peniaga merasakan bahawa jualan mereka terlalu perlahan. Mereka tunjukkan tekanan kepada kerajaan PHD APBN ini bahawa pastikan kamu buat apa yang kamu janji. Kamu buat kerja elok-elok, kalau tak kami tolak. Dan itulah gambaran yang ditunjukkan oleh rakyat Selangor. Kita menang 22 kursi, saudara-saudari. Daripada 1 kursi PAS di Sejangkang, bersatu ada Dengkil, Kuang dan Batang Kali. Dan pada waktu itu kita kalau campur pun hanya ada 4, campur Gombak Setia. Dan hari ini kita ada 22 kursi. Kita nak 7 kursi lagi untuk membentuk kerajaan. Dan 7 kursi ini kita kalah dalam 15,000 undi. Bahagi 15,000 undi, kalau kita dapat 7,000 lebih kurang undi, 7,500 di Selangor ekstra, di Don 7 ini, kita akan membentuk kerajaan di negeri Selangor. Apa jadi bila kita menang di Selangor? Kerajaan Madanon senyap beberapa hari. Senyap. Jadi kita ingat mereka dah insaf, dah senyap. Sebelum itu macam-macam, semua hilang, semua hilang. Cakaplah siapa pun, semua hilang. Pudin tak pudin, semua hilang. Senyap. Mereka tergamam. Jadi kita ingat mereka dah insaf, dah orang tunjuk tolak. Rupanya senyap sehari 2, masuk hari ketiga, hari keempat, mula merepek balik. Sebab itu saudara-saudari, di Simpang Jeram kita kena ingat, undi ini bukan sekadar undi Simpang Jeram. Simpang Jeram jelas kita tawarkan calon yang hebat, calon yang tahu bagaimana nak bantu rakyat Simpang Jeram. Tetapi apa yang berlaku pada negara, pada ekonomi negara, akan menjejaskan anak-anak kita, saudara mara kita, keluarga kita. Kita lihat Johor ini sebuah negeri industri. Bila ekonomi semakin perlahan, semua pihak akan terasa. Jadi kita tak boleh biarkan kerajaan Madanon ini terus tidur, terus lara. Kita perlu hantar mesej baru kepada mereka. Dan mesej baru ini perlu jelas di Simpang Jeram dan juga di pulau. Sebab itu, saudara-saudari, saya mohon ramai-ramai, bila sampai hari mengundi nanti, pastikan pesan kepada semua, keluar ramai-ramai. Kita hantar signal yang jelas pada kerajaan Madanon. Kami tak puas hati cara kamu memerintah. Kalau beginilah kamu memerintah. Kami bukan saja di Simpang Jeram, bukan saja di Pulai, saudara mara anak-anak kami semua akan terkesan. Inilah manifestasi bahawa kami menolak kerajaan gabungan PHDAP dan BN ini. Kan kita mahukan mereka terus sedar mesej ini perlu terus ditekankan. Dan insya-Allah saya yakin, melihat hari ini baru nak panas, ini ceramah pertama selepas penamaan calon. Dengan kehadiran seramai ini, balik berpesan-pesan, keluar seramai mungkin mengundi. InsyaAllah pada 9 hari bulan nanti, kita akan lihat kedua-dua kerusi di Simpang Jeram dan juga Pulai akan menjadi milik Perikatan Nasional. Boleh? Perikatan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.